Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini pagi yang ke-14 daripada bulan Syaban 1445 Hijrah. Allah masih lagi manjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ada kebaikan dan manfaat dunia dan akhirat, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Taala sekalian, pagi ini insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab kita, kitab 40 hadis pilihan susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab, wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi kitabihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan pagi ini insya-Allah kita sambung muka surat yang ke, ada tanda muka surat bawah 139 tajuk 37 no, muka surat 139 tajuk ke 37. Baik, pagi ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab kita ini pada satu tajuk yang sangat menarik. Cuma tajuk ni dia bukan bersih. Walaupun kita boleh kait dalam kehidupan kita dalam rumah tangga, kita boleh kait dalam kehidupan masyarakat kita, tapi tajuk ni kita kena tengok dari banyak lapis. Daripada peringkat bawah sampailah ke peringkat atas. Tajuk ni dia masuk dalam semua bab. Sama ada peringkat serendah-rendah peringkat masyarakat sampailah setinggi-tinggi peringkat masyarakat. Yang mana tajuk kita pada hari ini, waqala al-musannif rahimahullahu taala, tajuk ke-37, menyerahkan tugas kepada yang bukan ahlinya. Itu tajuk kita hari ini. Menyerahkan tugas kepada yang bukan ahlinya. Siapa yang ada kitab dekat ahlinya tu, tulis kat situ orang yang layak. Itu maksud ahli tu. Ahli tu maksudnya orang yang berkeahlian, orang yang layak lah. Ahli ni maksudnya orang yang layak. Okay. Jadi kalau kita terjemah ayat tu secara umum, menyerahkan tugas kepada yang bukan ahlinya, maksud dia menyerahkan tugas kepada orang yang tidak layak. Tu tajuk kita hari ni. Ahli maksud dia orang yang layak. Bukan ahli, orang yang tak layak. Tajuk kita hari ini, menyerahkan tugas kepada orang yang tak layak memegang tanggungjawab tersebut. Boleh dapat secara umum macam itulah tajuk kita. Baik. Hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithu qauma ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'ah فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى صلى الله عليه وسلم قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه بخاري. Sedap hadis ni hadis ni best ni. Abang kita nak ambil hari ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, sedang Nabi SAW bercakap-cakap kepada orang ramai dalam satu majlis, seorang Arab desa datang menemuinya, lalu bertanya, bilakah kiamat? Rasulullah SAW meneruskan percakapan. Sementara sebahagian daripada orang ramai itu berkata, Rasulullah tidak suka mendengar apa yang ditanyakan ni. Sebahagian yang lain pula berkata, baginda tak mendengarnya. Begitulah sehingga Rasulullah SAW selesai bercakap. Yang baru main muka surat 139. Baginda tidak mendengarnya. Begitulah sehingga Rasulullah SAW selesai bercakap. Baginda bertanya, mana orang yang bertanya tentang kiamat tadi? Orang itu menjawab, saya wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, apabila dihilangkan, yakni disia-siakan amanah, maka tunggulah kiamat. Tanya orang itu lagi, bagaimana menghilangkannya?
Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Baik. Boleh apa? Ya ibu-ibu dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, pagi ni insya-Allah kita akan bicara satu tajuk yang sangat dekat dengan hidup kita lah. Tak kira lah peringkat rumah tangga ke, masyarakat ke, negeri, negara sama. Yang mana hari ini kita nak bicara tentang sebab kenapa berlaku satu kehancuran. Kenapa berlaku kerosakan. Pasal apa melingkup habis Ustaz. Rupanya antara punca besar kenapa sesuatu perkara tu lingkup. Rupanya sebab dia kita pergi bagi dekat orang yang tak layak. Pasal apa rumah tangga tu Ustaz? Kami bagi anak kami dekat dia Ustaz. Tengok-tengok melingkup. Pasal apa? Rupanya hak terima anak kita tu tak layak pun jadi suami. Contoh. Lingkup lah. Kami pergi bagi urusan masjid, urusan kampung, urusan pejabat Ustaz. Kami lantik dia Ustaz. Betul? Tapi rupanya dia bukan orang yang layak terima Ustaz. Dia pegang-pegang berlingkup habis kampung kami. Dia pegang-pegang lingkup habis masjid. Lingkup habis Korea. Lingkup habis Ustaz. Rupanya hak pegang tu orang yang tak layak. Kami bagi pegang negeri Ustaz, bagi pegang negara. Contoh nak bagi mudah faham. Kami ingatkan bila dia pegang negeri Ustaz, dia pegang negara, kami makin tenang hidup, kami makin bahagia ataupun kami makin rasa tenteram. Tapi tengok-tengok Ustaz, pegang-pegang dia Ustaz, lagi sabut Ustaz. Contoh tak ada kaitan dengan siapa hidup dan mati. Dia pegang-pegang Ustaz, tengok tu dia wah. Hari tu lain Ustaz, lah lain. Contoh saya tak kata kat siapa ni. Dia pegang-pegang kami jadi lain Ustaz. Hidup kami jadi serabut sungguh. Maknanya yang pegang itu adalah orang yang tak layak. Sebab tu bila dia pegang, habis mudarat, habis rosak benda yang dia pegang. Ni tajuk kita hari ni. Cerita tentang rupanya antara punca pecah habis, rosak habis, lingkup habis ni antaranya kita pergi serah tanggungjawab pada orang yang tak layak pun pegang. Boleh? Itu cerita hari ni lah. No? Nak bagi mudah kita nampak. Baik. Kita tengok hadis dia dahulu. Kita ambil pengajaran, pemahaman daripada hadis dulu. Saya baru kita baca huraian. Hadis ni cerita simple ya. Nabi SAW sedang berbicara dengan para sahabat. Duduk bercakap dalam majlis dengan para sahabat. Tiba-tiba mai seorang Arab desa. Arab desa ni bahasa kita panggil Badui. Mari seorang Arab Badui. Arab Badui ni antara benda yang jarang ada kat mereka lah. Adab. Adab tak ada. Sebab tu kalau kita perhati dalam ayat ni, dia mari-mari jumpa Nabi, koklah dia nak kata, Ya Rasulullah. Tak ada. Dia tak tanya langsung ayat tu. Dia terus mari jumpa Nabi, dia tanya, mata sa'ah? Kiamat ni bila? Ni panggil adab. Dia tak ada adab. Sebab tu kita pun kena ambil pengajaran juga isu ni. Kadang kita nak tanya orang, ni ustaz nak tumpang tanya boleh? Tanya dulu. Kan? Angkat tangan, ustaz nak tanya boleh tak? Minta izin dulu. Ni memang ustaz duduk tengah mengajar, dia terus menyempuk. Oh dia tahu ustaz nak tanya lagi ni kalau ni macam ni macam mana? Sabar ustaz. Pernah jumpa orang macam tu? Kalau ada kena kontrol tu dia ada cara dia. Bahasa lah kita panggil adab lah. Dia ada adab dia. Orang Arab Badui mai dia tak ada. Dia codong belah macam tu ya. Dia mai tanya Nabi. Kiamat bila? Tanya soalan tu. Nabi jawab dah ustaz dalam hadis ni. Nabi tak jawab. Nabi terus je bercakap. Bila Nabi terus bercakap ni, ada sahabat mula buat andaian. Ada sahabat kata, Nabi tak dengar, Nabi tak suka kot dia main cakap macam ni. No? Pasal Nabi tak layan ni. Nabi tak suka kot. No? Ada orang buat andaian macam tu. Ada yang buat andaian. Nabi tak dengar kot. Boleh faham ni nak cerita bagi faham hadis ni dulu ya. Nabi tak dengar kot. Selesai je Nabi bercakap, Nabi tanya, mana orang hak tanya bab kiamat tadi? Makna dah habis baginda bicara baru Nabi tanya, mana orang hak cakap bab kiamat tadi? Rupanya lelaki tu duduk ada lagi. Dia kata, ha ana ya Rasulullah. Aku ni ya Rasulullah. Aku tanya pasal kiamat ni. Rupanya masa ni Nabi jawab. Walaupun dia mari tidak beradab, tapi baginda melayani orang yang bertanya ni. Nabi kata, kiamat ni bila? Nabi kata, bila amanah ataupun tanggungjawab ni orang mula tinggal. Bila orang tak buat tanggungjawab, tunggulah kiamat.
Makna di antara satu tanda akhir zaman, tanda kiamat, bila orang tak mau buat tanggungjawab yang dia pegang. Dia ada tanggungjawab, ada, tapi dia tak mau buat. Itu maksud disia-siakan amanah, disia-siakan tanggungjawab. Dia ada tanggungjawab, dia tak mau buat. Sahabat tanya lagi, macam mana boleh jadi orang tak buat tanggungjawab ni? Macam mana orang tak buat tanggungjawab? Isu ni boleh berlaku macam mana boleh jadi? Nabi kata, bila kamu serah tugas tu, serah tanggungjawab tu pada orang yang tak layak. Kamu bagi tanggungjawab pada orang yang tak layak, dia takkan boleh buat tugas tu. Dia memang tak boleh buat tugas tu. Bila tak boleh buat, tunggu kiamat. Rupanya di antara tanda akhir zaman, perlu kita ambil perhatian. Bila amanah ni, tanggungjawab ni, orang tak buat. Pasal apa tak buat? Pasal dipegang oleh orang yang tak layak. Macam mana orang yang tak layak ni boleh pegang, Ustaz? Jawapan dia, bila kamu bagi kepada orang yang tak layak tu, pegang tanggungjawab tu. Lepas tu Nabi sebut di sini, bila diserahkan urusan. Siapa serah? Kita. Orang bawah ni serah urusan tu kepada orang tu tak layak pun buat kerja tu. Akhirnya dia tinggal kerja tu macam tu saja, habis rosak. Faham tak tajuk orang ni? Tajuk orang ni dia sikit, dia heavy sikit, dia berat sikit. No? Dia bukan bab rumah tangga macam dulu curi duit suami lah, apa bukan tajuk tu. Dia cerita tentang tanggungjawab. Baik, cuba kita tengok. Poin nombor 1. Poin nombor 1, pengarang kitab kita bahas yang kata hari kiamat tu hari apa, Ustaz? Hari kiamat. Hari kiamat ni maknanya qiyam tu bangkit, tapi tak apalah, kita baca apa dalam kitab kita ni. Yang kata hari kiamat tu apa? Hari kiamat ialah hari kebinasaan seluruh alam dan berakhirnya riwayat dunia. Tu panggil kiamat. Hari kiamat dalam kitab ni sebut hari apa? Hari alam ni musnah. Kita panggil hari kiamat lah. Kan? Hari kiamat ni adalah hari kemusnahan alam ni. Betul tak? Betul kan? Hari kemusnahan alam ni. Bila, Ustaz? Wallahu alam. Jauh ke dekat, Ustaz? Dekat dah. Hal tu saya rasa tak payah bincang panjang. Semua pakai duk dengar belakang. Bab tanda-tanda kiamat ni. Kan? Tanda-tanda tu duk keluar seketui dah lah ni. Hal tu tak payah bincang panjang. Dan percaya pada kiamat ni wajib ke, Ustaz? Wajib. Sebab dia rukun iman. Rukun iman. Percaya pada hari kiamat, satu daripada 6 rukun iman. Jadi mesti kena percaya. Saja kemarin saja share. Saya duk tengok TikTok tu. Dengar cerita daripada Ustaz Syamsuri. Ustaz Syamsuri cerita tentang, dia cerita dalam kuliah dia lah. Cerita tentang seorang kaya dengan reba. Saya duduk dengar macam, syok cerita dia. Dan cara dia cerita pun menarik. Dan reba tu pun pandai. Ada siapa-siapa dengar. Ada suatu orang kaya. Ni nak cerita pasal kiamat ni, bukan ada apa pun. Ada satu orang kaya ni, dia nak kereta dengan reba dia lah. Reba dia duduk depan, dia duduk belakang lah, orang kaya. Orang kaya ni dia kedekut ni. Dia jenis kedekut. Kan? Jadi bila duduklah kereta tu, dia duduk tengok, dia duduk dengar kuliah lah. Dengar kuliah apa dalam kereta tu lah. Tak tahulah orang kaya tu sendiri buka ataupun reba buka. Tapi dengar kuliah lah. Ujung kuliah tu, ustaz yang bagi kuliah lah radio tu, minta sumbangan. Minta infak, minta apalah. Orang kaya belakang ni bila dengar tajuk tu, dia kata, ni yang saya tak suka dengan kuliah. Lebih kurang macam itulah maksud dia. Ni yang saya tak kenal dengan kuliah ni. Ustaz-ustaz bila mengajar lah kali dia minta duit orang. Kali minta duit orang. Ada dengar tu? Sedap kan? Mengajar-mengajar minta duit orang. Kan? Jadi dia kalau boleh dia tanya sembang dengan reba dia tu, dia kalau boleh dia duk rasa, kalau boleh biar aku mati ni, biar aku bawa semua harta aku teruk cari duit, takkan nak bagi ke orang. Kan? Aku pulun cari duit, takkan nak pergi bagi ke orang peri lah. Jadi duk sembang tu, kalau boleh dia nak bawa duit tu. Kira mati nak bawa sekali. Sedap kau tu. Kan? Dia dah sembang dengan reba dia tu, macam mana nak bawa duit ni pergi sekali apa semua ni.
Reba dia tu bagus, akal tu cantik kan. Reba dia kata, tuan, dia kata tuan kalau pergi Saudi, kan, pergi Saudi, tuan bawa duit ringgit Malaysia ni laku tak? Bawa ringgit Malaysia laku tak? Kalau ibu-ibu pergi Saudi, bawa duit ringgit Malaysia ni laku tak? Tak laku kan? Dah lah, bawa lah banyak-banyak nak pergi Saudi tu. Laku tak? Tak laku no. Pasal apa tak laku? Pasal rupanya ringgit Malaysia pergi di sana tak ada nilai. Dia kena tukar duit sana. Dia kata tuan pergi Singapura. Pergi sana bawa ringgit Malaysia. Sebelah-sebelah ya, Singapura dengan Malaysia tu. Bawa duit Malaysia laku tak sana? Tak laku. Kena tukar duit sana. Boleh faham betul? Lepas tu dia berjawab kat bos dia. Dia kata, bos ataupun tuan, di akhirat di akhirat ni, tajuk kiamat ni. Kiamat di akhirat nanti hak tu duit ringgit kita, hak kita nak bawa tu sekupang tak laku. Di sana mata wang yang laku ni pahala. Jadi kalau nak pergi sana dalam keadaan retah banyak, kena tukar siap-siap sini pahala. Hantar pergi sana. Kalau duk simpan duit dalam bank, duk simpan duit bawah bantai, duk simpan duit dalam bentuk emas, simpan sampai mati tak ada apa-apa dah. Duit semua tu, retah semua tu duk ada kat bumi kan. Tak pergi mana dah. Pergi di sana tak ada apa. Pasal kita tak tukar siap-siap. Sebab tu yang mengaji hari ni, saya rasa kita boleh ambil sama-sama kot. Kira lepas ni, Ustaz, kami kalau boleh pergi sana, Ustaz, nak senang sana. Nak senang di sana, lah tukar siap-siap, hantar pergi sana. Boleh? Tukar siap-siap, hantar pergi sana. Cuma di dunia ni, nak tukar duit, kena pergi money changer, Ustaz. Kena pergi tu, pengurus wang tu, tempat tukar duit tu. Tapi nak tukar duit pergi ke akhirat, hak ni tak payah pergi money changer, tak payah. Bawa duit tu, pergi jumpa orang. Tukar, dia akan sampai sana. Bawa harta tu, pergi jumpa sekian-sekian pihak, sekian-sekian individu, sekian-sekian agensi, sekian-sekian. Dia rupanya dia kena kod tu, tukar dengan manusia. Dia pergi sana, banyak bekal. Awak yang senyap apa kaya? Pak faham apa maksud saya tu? Faham orang. Ngajak Tok Wali senang. Cerita sikit, faham banyak. Boleh lah. Dah nak cerita kata sana tu dia punya mata wang dia hak tu. Bukan macam kita lah. Baik, sambung. Pada waktu itu, rupanya bila mai hari kiamat, lepas alam habis, semua lingkup, musnah, binasa apa semua, kita akan duduk dalam satu alam yang baru. Alam yang baru itulah bermula hidup di hari akhirat, di mana segala amalan, apa saja yang kita buat atas dunia ni, baik ke buruk, tindakan, apa saja tindakan kita buat atas dunia, baik atau buruk, dan kelakuan manusia, apa saja kita buat, tak kira lah apa saja pun, semua sekali, selama di dunia, akan dikira dan diberikan ganjaran. Rupanya pi di sana, sebesar zarah apa kita buat atas dunia, semua Tuhan kira. Baik dapat baik, buruk dapat buruk, buat bila apa saja, semua Tuhan kira. Tak ada seorang pun terlepas, tak ada satu detik pun kita terlepas. Noh tahu, noh. Oh sana noh semua kena. Berapa lama nak tunggu kat situ pun kita tak tahu. Dah Ustaz, saya dulu ada masa umur 18 tahun lah Ustaz, ada sehari tu. Saya pergi kepak nombor plate kereta orang. Hak tu pun nanti keluar balik. Keluar. Dah saya buat tu sekali tu tu pun 10 minit tak sampai Ustaz. Pipi tarik rak tu seminit dah Ustaz. Seminit pun kena. Maksud dia akan dibentangkan. Ada soalan? Ada soalan? Ya. Istighfar yang boleh menghilangkan dosa itu urusan kita dengan Allah Ta'ala. Kita mohon ampun pada Allah,
Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, mudah-mudahan isu tersebut selesai atas dunia. Atas dunia selesai. Tapi kalau kepak nombor plate orang, hak tu berkait dengan urusan manusia. Hak tu kena pergi minta maaf kat dia, minta halal balik. Nak cari mana tak? Saya bukan kenal siapa tuan nombor plate tu. Pergi kepak apa-apa. Nampak? Maknanya nanti di hari akhirat kalau tak dia tak maafkan kami apa kena nak bercara. Jenuh kita. Tak lah noh. Tapi poin nak sebut hari kiamat semua kena bercara. Boleh? Alright, selesai. Poin nombor 2. Baik. Poin nombor 2, pengarang kita habis bab kiamat selesai. Tu cerita pasal kiamat lah. Kiamat tu dia cerita cara umum macam tu je. Nak tahu detail, tengoklah tok guru kita duk ulas pasal kaitan dengan kiamat, tanda-tanda kiamat dan sebagainya. Yang kedua, pengarang kita nak ulas sikit apa maksud amanah. Amanah ni bukan parti amanah tau, bukan. Amanah ni kan Nabi sebut dalam hadis ni, apabila diserahkan ataupun apabila disia-siakan amanah. Apa maksud amanah tu Ustaz? Baik, cuba tengok. Amanah ialah, yang kata amanah ni, perasaan merasa bertanggungjawab. Saya terjemah macam ni boleh tak? Kadang orang suka tanya, amanah tu apa Ustaz? Yang kata amanah tu apa? Amanah tu tanggungjawab. Atas dunia kena tanggung, akhirat kena jawab. Tu nama dia tanggungjawab. Atas dunia kita kena tanggung perkara tersebut, akhirat kita nak kena menjawab atas apa kita tanggung. Tu dia panggil tanggungjawab. Bahasa lain panggil amanah. Boleh? Tu ya. Atas dunia kita kena tanggung perkara tersebut, akhirat kita nak kena jawab perkara tersebut. Makna benda hak kita kena tanggung dan nak kena jawab tu, itu dipanggil amanah. Saya buat contoh mudah macam ni sudah. Ayah ada isteri, ada bini. Bini kita ni atas dunia kita urus dia lah. Soalan dia, atas dunia kita kena tanggung tak isteri? Kena Ustaz. Akhirat kita nak kena menjawab tak pasal isteri kita tu? Kena menjawab Ustaz. Mana isteri kita tu amanah tu. Amanah dia kita. Ibu-ibu ayah di sini ada anak? Ada Ustaz. Atas dunia kena tanggung tak anak tu? Kena tanggung Ustaz. Akhirat nak kena menjawab tak pasal anak tu? Kena menjawab Ustaz. Makna anak kita tu amanah tu. Dia adalah isu waktu terlepas dah tanggungjawab. Tapi walaupun terlepas, bukan terlepas semua. Kalau anak tu buat salah, mak bapak anda tegur ke walaupun umur 45 dah. Tapi tanggungjawab kita banyak dah ringan lah. Sebab dia dah kahwin, dia dah ada tanggungjawab sendiri. Tapi asas dia, atas dunia tanggung dah anak tu, tanggung Ustaz daripada kecil sampai besar Ustaz. Kan? Lepas tu, akhirat nak kena menjawab. Kena menjawab Ustaz. Benda tanggung tu kena menjawab. Tu nama dia amanah tu. Ayah-ayah di sini, ibu-ibu di sini pegang jawatan. Jawatan dalam kampung ke, jawatan dalam pejabat ke, jawatan dalam KRT ke, jawatan JKK ke, jawatan apa pula. Atas dunia kita pegang jawatan tu. Akhirat kita nak kena tanya tak pasal jawatan tu? Kena tanya Ustaz. Atas dunia ni pun kena tanya waktu mesyuarat agung. Kena tanya. Akhirat nak kena tanya tak isu tu? Kena tanya. Makna jawatan kita tu amanah tu. Habis tu Ustaz, saya lah bertugas kot ni pula. Tugas kot ni lah. Kena jaga rakyat pula di satu kawasan. Lah Ustaz tanggung. Lah saya tanggung benda tu. Akhirat saya nak kena menjawab dah hak ada tu. Kena menjawab Ustaz. Kalau ada jawapan, selamat. Hak ni saya urus, hak ni boleh urus, hak ni dan urus, hak ni tak dan urus, hak ni dah urus, hak ni tak siap lagi urus. Kalau ada jawapan, selamat. Kalau tak ada jawapan, teruk kena. Atas dunia saya tanggung. Akhirat nak kena jawab dah. Kena jawab. Makna jawatan saya tu pun amanah tu. Ya. Awak yang senyap Pak ya. Ni, duk mengajak ni.
Atas dunia duk main mengajak, tanggunglah. Dah mengaji, kena mengajak, kena sampaikan. Okey, tanggung. Akhirat nak kena jawab, ada apa yang saya mengajak ni? Kena. Maknanya ilmu hak duk pegang ni pun amanah. Ayah-ayah ada tanah banyak, merata ada tanah. Atas dunia kita duk bayar cukai tanah lah apa, kita duk buat ni, tanam apa sawi lah, tanam jagung lah, tanam apa. Okey, atas dunia. Akhirat kita nak kena tanya ada pasal tanah-tanah yang kita ada tu. Kena tanya ke tak kena tanya? Kena tanya Bila kena tanya, tanah tu amanah. Cuba bagi satu yang tak kena tanya. Satu lah. Ni, badan kita. Ni, tak payah ambil jejur lah. Kau kata retah payah ni, badan. Ni, mata. Mata ni Tuhan bagi, kita pakai. Akhirat kena tanya tak pasal mata ni? Oh, kena tak? Oh, mata ni pun kena tanya? Oh. Tak, mata ni kena tanya. Oh, kalau mata ni kena tanya, maksudnya atas dunia kami tanggung, Ustaz. Kami guna, kami pakai, kami jaga. Akhirat nak kena tanya tak? Kena, Ustaz. Makna kalau kena, makna mata ni amanah. Mulut nak tanya? Oh, kena tak? Mulut, lidah? Makna tu amanah. Makna tubuh badan kita ni pun amanah, kena jaga bagi elok. Macam tu semua, kalau macam tu Ustaz, semua amanah Ustaz. Kalau macam tu semuanya apa kita nak kena tanya. Kalau macam tu sedap macam tu bagus. Bila kamu sedap tubuh badan kamu tu amanah Tuhan untuk kamu akan jaga bagi elok. Tu ya. Bila Tuhan bagi macam tu, tak boleh duk modify ikut suka. Bila kamu sedap ahli keluarga kamu tu amanah kamu akan urus depa dengan baik. Korban hidup sikit tak apa untuk mereka. Pasal apa? Tu amanah. Bila kamu sedang, ni anggota masyarakat kamu ni amanah kamu akan uruskan mereka dengan baik. Bila kamu sedang, negeri negara ni lah amanah kamu kena jaga bagi mereka elok. Jangan bagi mereka serabut, jangan bagi mereka stres, jangan bagi mereka tertekan. Kawal harga barang. Contoh. Dah betul lah. Kalau kamu duduk di atas, kamu rasa tu amanah, jaga bagi elok lah. Boleh faham tak? Sebab amanah ni apa? Kamu akan tanggung atas dunia, di dunia kamu tanggung, akhirat kena jawab. Dan hari ni Alhamdulillah, saya rasa pakat sedap belakang apa? Rupanya keliling kita ni semua amanah. Itu kena jaga bagi elok. Ibu bapa dia cucu, amanah tu. Jangan hak cucu kita sayang, bagi apa kita nak. Apa hak kita mau, bagi habis kat dia. Hak ni cucu kita tak apa berkenan, kita seksa dia lebih kurang. Tak boleh. Cucu tu pun amanah, cucu ni pun amanah. Anak tu pun amanah, anak ni pun amanah. Menantu tu pun amanah kita, ni menantu ni pun amanah. Any question? Faham ke saya duduk cerita tu? Nampak macam marah, nampak kaya. Nak abang kata, amanah tu apa? Atas dunia tanggung, akhirat jawab. Baik. Ia adalah teras kesejahteraan masyarakat. Rupanya amanah ni, rasa tanggungjawab ni, dia satu daripada teras kehidupan manusia. Satu daripada asas hidup manusia ni. Ia adalah teras kesejahteraan masyarakat. Rupanya antara sebab masyarakat ni boleh duduk elok, rumah tangga elok, masyarakat elok, negeri elok, negara elok. Antara sebab dia pasal apa Ustaz? Bila orang hak duduk dalam keluarga, masyarakat, negeri, negara ni, mereka bertanggungjawab. Suami tanggungjawab, bahagia rumah tangga. Bini tanggungjawab, bahagia rumah tangga. Anak tanggungjawab, bahagia rumah tangga. Pekerja tanggungjawab, bahagia syarikat. Bos tanggungjawab, bahagia syarikat. Rakyat tanggungjawab, bahagia negeri negara. Pemimpin tanggungjawab, bahagia negeri negara. Tak boleh. Rupanya tanggungjawab ni dia trust antara sesama manusia, maknanya teras sejahtera masyarakat, teras kebaikan sama manusia. Dan ini adalah juga merupakan ukuran nilai maruah manusia.
Rupanya manusia yang bertanggungjawab ni dia ada maruah, dia ada harga diri. Orang yang ada harga diri ni dia akan jaga tanggungjawab dia. Kan? Abang siapa? Oh, mana boleh jatuh yang muka. Jadi laki tak jaga bini ni jatuh yang muka. Oh ustaz, saya ustaz jaga masjid ustaz. Kalau saya buat tak elok masjid, mana nak tak muka ustaz oi. 7 keturunan orang maki saya ustaz oi. Dia rupanya rasa tanggungjawab ni dia menyebabkan orang tu dia jaga maruah. Orang yang ada tanggungjawab ni dia akan jaga maruah dia. Ustaz, saya lah jadi menteri ustaz. Kan? Kena buat bagi elok ustaz, tidak nak tak muka mana ustaz, kena cakap betul ustaz, mana boleh muhung. Banyak muhung ustaz. Lama sangat nombok. Tak boleh memang tak boleh. Dah kena jaga tu. Rupanya orang yang ada rasa tanggungjawab, dia akan jaga maruah dia sekali. Baik, buat tengok. Amanah bukan sahaja kepada orang lain, tanggungjawab ni bukan setakat pada orang lain tau, tetapi juga pada diri sendiri. Macam saya sebut contoh tadi lah, mata, telinga apa semua. Baik. Antara benda yang kita nak kena bertanggungjawab juga, buat tengok, bijak memilih sesuatu yang berfaedah bagi dirinya di dunia dan juga di akhirat. Ini juga tanggungjawab. Tanggungjawab kita pada diri, kita kena pandai pilih. Habuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Dua-dua kita kena pilih. Ini orang yang bertanggungjawab. Oh betul ya, kena fikir. Ya, sebab kita manusia akan hidup, dunia pun hidup, akhirat pun kita akan hidup di sana. Jadi kena bertanggungjawab pada dua-dua alam ni. Baik. Kepada seorang pendakwah atau mubaligh. Mubaligh ni orang yang menyampaikan. Inilah. Sifat amanah itu penting sekali. Sifat bertanggungjawab ni penting. Kerana itulah amanah menjadi satu sifat wajib bagi Rasul-Rasul Allah. Ya, no? Yang ni saya rasa tak payah ulas lah. Orang yang menyampaikan ilmu, tok-tok guru, para alim ulama, memang kena pegang dengan sifat amanah. Kena ada rasa tanggungjawab. Kan? Tak ada tanggungjawab, habis rosak semua. Baik, poin nombor 3. Apa maksud mensia-siakan amanah? Apa maksud menghilangkan amanah? Yang ni kita nak tengok pula. Amanah tu tanggungjawab. Menghilangkan tanggungjawab ni apa maksud dia? Mari tengok. Menghilang dan mensia-siakan amanah bererti seseorang tidak lagi bertanggungjawab. Oh, rupanya di antara tanda akhir zaman bila amanah disiakan, amanah dihilangkan. Apa maksud dia Ustaz? Seseorang tidak lagi bertanggungjawab bagi faedah dirinya dan orang lain di dunia dan di akhirat. Rupanya tanda akhir zaman amanah disiakan. Apa maksud amanah disiakan? Orang dah tak bertanggungjawab. Rupanya akhir zaman dia akan mari satu suasana manusia sudah jadi orang yang tidak bertanggungjawab. Dia buat atas dunia dia tak mau tanggung, akhirat kalau boleh dia tak mau jawab. Dia fikir macam tu. Sedangkan tadi kita dah sebut semua benda akan dipertanggungjawabkan. Pasal adalah orang yang bekerja, contohlah orang bekerja hari ni, dia tak mau tanggungjawab, dia buat bagi lepas dia. Apa nak jadi belakang. Kan, apa nak isi? Kalau contohlah ambil mekanik, orang kata tukar ni, dia tak mau tukar, dia kata biar. Akhirnya bila orang aksiden, dia kata aksiden apa punya pasal lah, janji aku dapat duit. Dia dah mula hilang rasa tanggungjawab. Pegawai kerajaan, bila hilang rasa tanggungjawab, habis rasuah sana, rasuah sini, ambil rasuah sana, ambil rasuah sini, dia dah tak ada rasa tanggungjawab. Kepala. Bila hidup dalam suasana orang dah mula tak bertanggungjawab ni, kita susah. Ayah-ayah kalau dapat menantu tak bertanggungjawab pada anak kita, jam terus kita. Baru kahwin 2 bulan, balik mai duk riau kat kita, tak mau ayah pasal apa? Laki saya nafkah tak bagi, apa tak bagi, duk kisah sepak terajang aja. Balik hari-hari duk cerkah aja. Kita serabut. Awak yang senyap, nampak gaya. Khusyuk amboi. Khusyuk. Alright. Tak apa. Rupanya akhir zaman, rupanya ni satu suasana yang kita semua kena sedar lah. Rupanya akhir zaman ni manusia pakat jadi tak bertanggungjawab belaka. Dan akhir zaman ni nak cari orang yang bertanggungjawab tu, ada tapi susah.
Hak banyaknya semua lepas, tak mau buat, tak mau bertanggungjawab. Dah Ustaz, nak buat semua bukannya boleh Ustaz, nak buat semua sekali. Nak buat setakat mana termampu lah. Atas kemampuan kita, setakat mana tanggungjawab kita, buat. Setakat mana boleh habis baik, boleh buat. Saya punya prinsip mudah macam ni ya. Ada 100 benda, 100 tanggungjawab. Ada 100 tanggungjawab. Kita buat satu ya. Akhirat nanti kita nak kena menjawab 99 yang baki tu. Tu ya. Ya. Ada 100 tanggungjawab. Kita mampu buat tak ubah 75 saya. 75 tu kami buatlah bagi selesai. Hak 25 lagi memang tak boleh Ustaz. Hak ni sekat, hak ni kekang, hak ni duit tak ada, hak ni apa tak ada. Paling tidak akhirat nanti nak kena menjawab 25 ya. Hak 75 buat selesai, 25 aja kena jawab. Hak ni 99 nak kena menjawab. Jadi ya. Faham maksud saya tu? Nak buat 100% tak boleh. Lah saya minta maaf no. Sejak jadi wakil rakyat ni fikir macam tu lah. Mari 100 tanggungjawab. Hak ni nak kena selesai, orang susah. Hak ni longkang pecah. Hak ni sekian-sekian, hak ni sekian-sekian, ni sekian-sekian. Hak mana boleh buat? Orang susah ni boleh bantu, tekak mana boleh bantu. Hak ni longkang pecah, nak buat bajet 50,000. Peruntukan tak ada. Habis tu nak buat apa? Kita hantar surat pergi kat mana-mana agensi yang boleh buat. Lagi, mereka pun kata tak ada duit. Tak ada duit, tak boleh buat apa lagi. Nak buat macam mana? Hak ni, hak ni tak perlu duit. Perlu nasihat dah. Selesai lo tanggungjawab ni. Hak ni tak perlu apa. Dia main minta nak menikah dengan kita. Hak ni, Ustaz. Contoh. Allah rakam pula hati kita. Contoh. Hak mana boleh buat, kita buat. Hak mana tak boleh, tak payahlah. Kan? Tapi hak last tu boleh lagi. Tambah-tambah mampu lah tu. Baik. Rupanya antara tanda akhir zaman, orang ni dia tak bertanggungjawab. Selesai. Ia tidak bijak memilih dan mensia-siakan tugas yang diamanahkan kepadanya. Okey, selesai. Boleh no? Jadi bila sebut kata hilang amanah, maksud dia orang sudah tidak bertanggungjawab. Tulislah sikit kat bawah tu. Dekat poin nombor 3 tu, tulis kat buku tu, orang sudah tidak, ataupun manusia sudah tidak bertanggungjawab. Dah Ustaz nak tanya Ustaz yang kata bertanggungjawab ni Ustaz, atas dunia ni kita tanggung. Okey. Tanggung ni tanggung yang siapa punya? Mesti tanggung. Jawapan dia kita tanggung ni tanggung yang Tuhan punya. Kan semua perkara ni Tuhan punya. Kita tanggung ni tanggung yang Tuhan punya. Satu. Habis tu nanti nak menjawab Ustaz, jawab yang siapa punya? Kita kena menjawab hak Tuhan punya ni. Tuhan bagi A, kita nak kena menjawab A tu. Tuhan bagi kat kita nikmat B, nak kena menjawab nikmat B tu. Tuhan bagi kat kita nikmat C, nak kena menjawab nikmat C tu. Pasal apa nak kena menjawab? Pasal dia punya. Oh, semua ni Tuhan. Ya, semua ni Tuhan punya. Jadi atas dunia kita sedang tanggung milik Tuhan, akhirat kita nak kena menjawab segala yang milik Tuhan. Nuh kita nak menjawab pun. Tapi akhir zaman orang Islam dia tak rasa dia sedang tanggung hak Tuhan. Dia sedang tanggung milik Tuhan, dia tak rasa. Dan di hari akhirat dia rasa dia tak kena menjawab apa yang Tuhan bagi kat dia. Dia rasa macam tu. Itu dipanggil tidak bertanggungjawab. Kalau orang tu tanggungjawab dia lain, dia akan buat ya. Buat dekat mana boleh. Baik, selesai. Nampak macam mana hari ni tajuk dia macam tu. Dia tajuk agak berat sikit lah. Tapi macam kata tadi lah. No? Baik. Ayat tunggulah hari kiamat. Baik. Dalam hadis tadi Nabi bersabda, apabila diserahkan urusan pada orang yang bukan ahli, maka tunggulah kiamat. Apa maksud tunggu kiamat tu Ustaz? Baik. Siapa yang ada kitab, ibu-ibu boleh buat catatan siap-siap boleh tak? Tulis kat buku tu, kiamat ni ada dua makna. Tulis situ. Kiamat, tulis kat bawah tu, kiamat ni ada dua makna. Jadi boleh terjemah dua makna tu lah. Makna yang pertama tulis itu kemusnahan dunia. Itu pun kiamat juga. Bila sebut kata kiamat, kemusnahan dunia. Kemusnahan dunia.
Kan? Okey, selesai. Yang kedua, kiamat tu maksud dia kematian. Boleh jadi juga makna tu, kematian. Pasal mati ni dia sebut kiamat kecil. Jadi bila sebut kata kiamat, boleh jadi juga makna dia mati. Bila orang dah tak beramanah, tunggu kiamat lah. Tunggu kemusnahan dunia, boleh jadi. Bila orang tak bertanggungjawab dah, tunggu mati. Ya. Bila manusia akhir zaman ni dah tak bertanggungjawab, kita akan tengok akan ada banyak mati. Ya. Tak kira lah bidang apa sekalipun. Saya ambil contoh lah. Cuba kalau, ni kita buat contoh-contoh tak kait dengan siapa. Cuba kalau orang yang terlibat dalam dunia perubatan, hilang rasa tanggungjawab. Dia kira nak duit ya. Akhirnya apa jadi Ustaz? Dia jual benda-benda murah ke, benda tu mudarat ke apa, dia kata aku tak peduli, janji aku boleh reta, janji aku kaya. Dia dah hilang rasa tanggungjawab, akan ada ramai yang mati. Orang yang buat senjata, pembeli senjata, pengeluar senjata, tak ada rasa tanggungjawab, dia jual je kat siapa, tengok-tengok kat orang jahat belakang pun jual belakang. Akhirnya apa jadi? Banyak mati. Dia jadi pegawai. Dia tak ada peduli dah keselamatan orang apa, tak ada. Janji aku kaya. Orang tu bagi duit kat dia, okey, lulus. Projek ni patutnya tak boleh buat. Bahaya. Sign juga lulus. Lain-lain kali buat projek tu, jadi banyak kecacatan, orang pakat pi ramai-ramai, bro, runtuh. Mati ramai. Janji aku boleh duit. Janji aku kaya. Rupanya manusia bila hilang rasa tanggungjawab, akan muncul banyak kematian. Pun boleh juga terjemah macam tu. Jadi macam-macam lah. Tak payah ulas lah. Kalau ulas gini ada rakaman pula jam kita. Tapi lah banyak jadi tu. Banyak. Baik, cuba kita tengok. Ayat tunggulah hari kiamat ini untuk menunjukkan, nak cerita apa Ustaz? Baik, menunjukkan betapa hampirnya hari kiamat, dekatnya kita dengan kiamat, ataupun hari kiamat pasti berlaku apabila manusia tidak bertanggungjawab dan mensia-siakan amanah. Rupanya akhir zaman akan berlaku, kiamat akan berlaku bila manusia ni mula tak beramanah, tak bertanggungjawab. Pada waktu itu, umur dunia telah tiba ke hujung. Kerosakan di muka bumi telah meluas. Manusia sendiri telah merosakkan alam ini. Itu ya. Bila tak bertanggungjawab, manusia dah pelikut alam ni. Nak kaya Ustaz, tebang habis pokok-pokok dengan bukit-bukit sekali. Akhirnya apa jadi? Banjir. Bagaimana? Tak tanggungjawab. Sohono tajuk ni payah sebenarnya. Tapi boleh tengok lah ni. Allah ni boleh tengok lah. Saya nak ulas tapi ada. Tak apa. Faham lah. Nah, poin kita nak sebut hari ni, bila manusia yang pegang tanggungjawab, dia buat lebih kurang, habis orang pekat jadi mangsa belaka. Itu poin mudah lah. Itu makna nombor satu. Kiamat juga boleh bererti mati bagi seseorang. Ini makna nombor dua. Kiamat makna nombor dua adalah mati. Apabila ta'rif ini dipakai. Kalau kita pakai terjemahan kiamat tu maksud dia mati. Kalau lagi kita kata kiamat ni mati maksud dia. Maksud dia, ayat ini di atas bolehlah ditarifkan sebagai kehancuran bagi seseorang yang tidak bersifat amanah bagi diri sendirinya dan lebih-lebih lagi pada orang lain. Beringkasnya, siapa yang tidak beramanah, tunggulah saat kehancurannya. Siapa yang ada kitab, hancurannya tulis itu diri sendiri dan orang lain. Tulis itu. Ada yang nak terjemah kata orang yang kiamat ni maksud dia mati. Bila tak beramanah, mati belaka. Diri sendiri pun boleh mati, orang lain pun boleh mati. Susah lah tajuk ni. Tapi kena ambil alert lah show ni. Baik. Sian. Saya tak tahu lah ni. Baru ni ada orang main jumpa isu suami penagih. Merah. Duk main cerita suami penagih tak tahu buat gimana apa semua. Anak ada 2-3 orang. Bila lepas tu dia nak abang, dia tak kerja. Bila suami bekerja, terlibat dalam menagih. Duk menagih dadah lah apalah. Suami dah merosakkan diri sendiri dah. Satu dah. Dia tak beramanah. Dia tak jaga tubuh badan yang Tuhan bagi. Dia tak bertanggungjawab pada diri sendiri. Satu hal. Bila dia dah jadi penagih tu, ni isteri dengan anak-anak. Wah, akhirnya isteri jadi mangsa, anak jadi mangsa.
Kalaulah sampai tahap tak ada siapa tolong, tak ada siapa bantu, silat-silat hari bulan, boleh bawa kematian. Tak mati jasad pun, mati hati, boleh dia. Main dengan tak ada siapa nak urus mak anak dia, tak ada anak tak pergi sekolah atau apa, habis. Wah, rupanya manusia bila tak bertanggungjawab, diri sendiri rosak satu hal, dia merosakkan orang lain semua. Tanggungjawab ni besar ni. Ada soalan? Dan tanggungjawab ni bukan nampak ke, benda tak nampak, dia rasa bertanggungjawab atas dunia. Kena rasa aku ni sedang tanggung amanah Tuhan. Lepas tu kena rasa juga aku ni nanti kat hari kiamat nak kena menjawab apa yang aku tanggung ni depan Tuhan. Dia rasa kena ada pemikiran tu dalam kepala. Tapi hari ni orang dah tak ada pemikiran macam tu. Faham ke duk cerita orang ni? Faham. Baik, sambung. Macam mana boleh hilang tanggungjawab? Macam mana orang boleh tak mau fikir bab tanggungjawab ni, Ustaz? Kenapa berjadi macam ni? Ni jawapan dia. Menyerahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya. Rupanya tanggungjawab ni benar besar. Punca dia apa, Ustaz? Macam mana amanah ni tak boleh ditunaikan? Punca nombor satu sekali, pasal kita pergi bagi tanggungjawab ni pada orang yang tak layak. Bagi tugas pada yang tak layak ni dia tak tahu nak buat lagu mana. Kan? Dulu dia kata duit jatuh. Dah sodoklah tu. Kan? Dulu kata duit jatuh, cejas pelabur lapalah, duit jatuh dia kata tak apa. Contoh. Tak ada kaitan dengan apa. Dia rupanya serah kat orang tak layak ni masalahnya. Buat tengok. Adalah maksud dia apa? Segala urusan dan tanggungjawab, sama ada kepentingan seseorang atau ramai, maksudnya urusan orang ramai, tanggungjawab orang ramai, diselenggara oleh orang yang tidak layak mengendalikan tugas berkenaan. Sama ada penyerahan itu dibuat secara sukarela ataupun paksa. Rupanya antara punca, kenapa tanggungjawab ni tak boleh dibuat? Kenapa orang tak mau bertanggungjawab? Rupanya antara punca utama, pasal kita pergi bagi tugas tu dekat orang yang tak layak. Pergi serah kat dia. Ayah-ayah ada, sebab tu Islam ajak nak cari menantu. Saja share lah, saya anak kecil lagi. Tapi petua-petua ni orang lama-lama bagi. Kan kita selalu nak cari menantu. Tak kira menantu lelaki perempuan. Kan Nabi ajak kalau seorang lelaki nak kahwin dengan seorang perempuan, tengok 4 benda tu kan. Tengok apa? Agama nombor 4. Tengok harta dia, cantik dia, kedudukan ataupun keturunan dia. Kemudian yang keempat baru agama dia kan. 4 tu. Walaupun agama tu nombor 4, Nabi sebut siapa yang tengok agama dia, fasfar bizatiddin tarabat yadak. Siapa-siapa yang ambil utamakan agama dia, dia nak cari menantu, dia tengok agama menantu tu dulu. Orang ni Nabi kata selamat tangan dia. Dengan maksud dia hidupnya kesejahtera. Panduan tu ada. Nabi bagi 1400 tahun dulu panduan tu. Tapi orang kita hari ni dia tak mau ambil panduan tu. Dia ambil apa, Ustaz? Dia pergi cari, tengok keturunan pun ada. Ni keturunan Tan Sri ni. Tok Wan dia dulu Tan Sri. Ni ayah dia dulu ni bekas ketua menteri ni. Nampak? Ada orang cari kot tu. Ada orang tengok, main minta tengok kereta. Kan? Kerja besar. Contoh. Tak ada kaitan dengan orang kot dia. Tengok tu, segoknya. Serupa macam orang Arab pun, hidung mancung. Hang kahwin dengan dia, nanti cucu mak hidung mancung. Contohlah. Banyak nampak dah tu. Sedangkan agama kita suruh tengok pegangan agama dia, tapi kita pergi tengok hak lain. Lepas tu bagi menikah, kita sedang serahkan anak perempuan kita pada orang yang tak layak untuk menguruskan anak kita.
Akhirnya apa jadi? Tu yang jadi merapu. Awak ya. Betul kan? Maknanya kita pergi serah pada orang tak layak. Lepas tu jadi huru-hara belakang tu. Dah lah nak cari orang yang layak tu lah Ustaz. Ada. Cari orang layak tu ada. Panduan Nabi bagi dah. Itu yang saya share. Ibu-ibu ayah kalau ada orang minta anak kita tengok agama dia, kita berkenan. Ustaz tengok kelaku dia, tengok adab dia, tengok perangai dia, cara bercakap dia Ustaz. Berkenan Ustaz. Cuma kerja lah Ustaz. Kerja apa? Guru kafir Ustaz. Contoh. Ambil. Kalau berkenan agama, ambil. Pasal apa Ustaz? Kalau kita tolak, ada hadis saya lupa bawa. Kalau kita tolak orang macam ni, kita berkenan agama dia kita senang hati, kita setuju dah. Okey lah Ustaz oi. Walaupun bukan ustaz tapi paling tidak reti lah Ustaz oi. Habuan dia. Kalau kita setuju dah dengan agama dia, kita pergi tolak sebab dia tak segak ke, gelap sikit ke, pendek ke, tak kaya ke. Kalau kita pergi tolak tu, insya-Allah, saya tak kata pasti lah, tapi insya-Allah sampai mati kita takkan dapat dah orang yang agama dia bagus minta anak kita. Hak mai tu ada, mungkin segak lagi boleh jadi. Tapi agama tak seumpama hak mai dah tu. Dia takkan mai kali kedua. Sekali tu ya. Boleh jadi hak mai lepas tu kaya Ustaz, kaya pada hak tak sah tu. Tapi dari sudut agama mungkin dia akan kurang daripada hak mai awal tu. Ada soalan? Nampak macam duk tengok kereta dah aja sebelum ni duk main minta. Tak ada tak ada, jangan buat begitu. Kan? Abdullah bin Mubarak, ulama, saya cerita dah ni. Ada seorang ulama besar, Abdullah bin Mubarak, ayah dia jaga kebun dia. Ayah dia tu jaga kebun orang kaya. Ayah dia tukang jaga kebun. Kebun tu orang kaya dia. Orang main minta anak orang kaya ni main minta anak darah segak, main minta. Orang kaya ni tak tahu nak buat ke mana, pergi jumpa tukang kebun ni lah. Tanya, anak aku ni orang main minta banyak. Aku ni nak cari siapa nak bagi menikah ni. Tukang kebun tu jawab simple ya. Dia kata, innal Arab, saya hafal tu ayat ni. Innal Arab yuzawijuna banatihi li ajlin nasab. Tukang kebun tu jawab, orang Arab, pok-pok Arab ni, mereka bagi menikah anak, mereka tengok keturunan. Oh ni suku ni, oh boleh. Oh suku ni boleh. Oh suku ni tak boleh. Orang Arab dia passion tu, dia tengok nasab, keturunan. Wa innal yahud yuzawijuna banatihim li ajlil mal. Orang Yahudi dia menikah anak, dia tengok harta orang hak mai tu. Kalau hak mai minta tu orang berharta, oh lah, apa ni kaya kita. Kan? Hak mai minta ni, oh ni anak datuk, oh boleh kaya kita. Rupanya orang Yahudi panggil dia macam tu. Wa anna an-nasara, orang Nasrani pula, yuzawijuna banatihim li ajlil jamal. Orang Kristian dia kahwin anak, dia tengok segak. Oh ni segak, oh ni cutting cantik, oh ni hebat, ni apa, muka terletak elok lah apa. Dia tengok penampilan, kecantikan. Tukang kebun ni jawab, wa nabiyyu hadhil ummah, nabi kita ni, yuzawijuna banatihi li ajli din. Nabi kita kahwinkan anak, dia tengok agama orang hak main minta tu. Bagus tukang kebun ni. Lah kali apa jadi? Orang kaya hak dengung ni kahwinkan anak perempuan dia hak segak tu dengan tukang kebun tu dah. Pasal tukang kebun tu jaga kebun 30 tahun. 30 tahun jaga kebun, tapi tak pernah ambil sebiji pun buah dalam kebun tu. Dah kali bagi menikah dua. Rupanya menikah dua, dapat anak. Anak dia jadi orang alim. Nama dia Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Awal pada Imam Syafi'i. Sebab tu nak serah tu kena serah betul. Serah tak betul, berapa lah jadi dia. Habis itulah duk rasa lah, kita serah ni betul ke tak betul? Lah ni lah, duk rasa betul ke tak betul? Oh. Tak faham lah.
No comment lah. Cukup sikit-sikit. Baik. Poin yang terakhir. Menghilang dan mensia-siakan amanah. Sikit nah. Apabila seseorang tidak menunaikan tanggungjawab, bila orang tu tak buat tanggungjawab dia, malah mensia-siakan sesuatu yang dipikul kepadanya. Dia pula buat tak mau buat tugas dia, Ustaz. Oi. Atau apabila tugas itu tidak dilaksanakan seperti yang dimestikannya. Kan? Orang suruh jaga rakyat, bukan jaga tokek. Orang suruh jaga orang susah, bukan suruh jaga kartel. Contoh, yang mana faham. Betul kan? Apabila keadaan seperti ini telah berleluasa, bila keadaan macam ni jadi tak berapa cantik, memang dah banyak orang duk buat benda macam ni, tak bertanggungjawab, maka tunggulah saat kebinasaan yang akan menimpa diri dan alam jagat seluruhnya. Rupanya bila dah tak bertanggungjawab, memang habis. Diri habis, dunia pun habis. Tak tahulah noh. Baru ni kan kecoh ada sikit, kecoh isu pencen. Saya sebulan hari tu di Baling. Saya kata pencen ni adalah banyak state, tapi asas dia macam ni. Kita nak sebut, kalau boleh kerajaan, tak usahlah kacau pencen. Satu. Pasal pencen ni, orang yang kerja kerajaan ni, antara tarikan dia, pencen tu lah. Satu. Yang kedua, kalau kata kerajaan terpaksa juga kacau pencen, nak kacau juga pencen ni lah, tak apalah. Kalau betul nak kena kacau juga pasal alasan duit apa semua, saya nak cadang macam ni lah. Jangan kacau pencen penjawat awam hak bawah-bawah ni. Hak bawah jangan kacau. Hak daripada khani bawah ni sampai 56 ke apakah, hak tu tak usah kacau. Hak tu biar mereka makan pencen. Contohlah kita ambil khani di bawah. Khani di bawah gaji mati dia kerja sampai 30 tahun, kot lah dapat sampai 2,000 lebih. Kalau pencen boleh 1,000. Dia pencen boleh 1,000 ya. Tak banyak mana pun. Jadi hak bawah-bawah ni tak usah potong. Kalau nak potong, tak potong hak atas-atas tu. Cancel pencen hak atas tu. Tukar hak atas ni, tukar pada KWSP. Kalau nak kacau. Pasal hak atas ni pencen ni pun banyak. Perdana Menteri punya pencen. Di malam Perdana Menteri, menteri-menteri potong tak tolong. Setuju tak? Saya sebut baru ni mereka viral. Bila mereka viral, tertibai kata apa ni lah, cakap lah apa. Tapi saya duk tengok ke ada ulas tu semua ni. Saya rasa geng kerajaan belakang ni. Kita kata apa salahnya? Dah betul kalau nak jaga rakyat hak bawah hak susah tu. Nak potong hak atas tu, hak bawah tu susah kacau. Bayang macam ni sudahlah. Bayang. Saya tak tahu betul ke tak, cuba bayang. Kalau ada seorang, orang atas tu, pencen dia sebulan 20,000. Contoh 20,000. Dia seorang dapat 20,000 tu. Kalau cancel hak dia, bagi hak bawah. Sila-sila hak bawah ni boleh dapat 20 orang. Kalau seorang pencen 1,000, boleh dapat 20 orang. Potong hak atas seorang, dapat kat bawah 20 orang. Contoh macam tu lah. Ni hak bawah nak potong, hak atas buat atas lo. Jangan buat semua sekali, buat atas lo. Ni untuk hak kerja kerajaan lah. Hak swasta tu bak lain. Setuju tak? Alright, setuju bagus Baik, habis lah. Alhamdulillah selesai. No. Baik. Siapa yang ada kitab, tengok Ustaz kesimpulan nombor 4 bawah kali tu. Hak nombor 1 tu, saya rasa kesimpulan, saya baca laju-laju boleh tak? Cuba tengok sikit kesimpulan tu. Poin nombor 1, tak sepatutnya pertanyaan dimajukan dalam masa orang yang ditanya sedang bicara atau sedang memberikan penerangan. Nampak? Sebab tu waktu orang cakap, jangan menyempuk. Boleh faham ayat tu? Cakap jangan menyempuk. Dulu ajaran ni pun sama. Orang tua-tua bercakap, jangan duk menyempuk. Betul, ajaran tu betul. Ustaz cakap, jangan Ustaz nak tanya. Sampak Ustaz. Orang buka soalan Ustaz kita tanya. Boleh. Orang duk tengah bercakap, ibu-ibu di belakang, laki duk tengah bercakap, biar dia habis cakap dulu, kita cakap. Setuju tak? Itu tak boleh Ustaz. Itu tak boleh. Bahkan hendaklah bertertib dan menunggu suasana yang baik, sesuai dan tidak mengacau. Satu. Kita tengok yang kedua. Rasulullah SAW sengaja melambatkan, melengahkan jawapan terhadap pertanyaan sahabat tu
Mungkin dengan tujuan supaya si penyoal, supaya yang soal tu sabar. Boleh jadi, itu satu sebab. Atau boleh jadi Rasulullah SAW menunggu wahyu pun boleh jadi. Sebab tu Nabi lambat doa. Atau barangkali juga untuk menjawab soalan yang ditanyakan terlebih dahulu. Boleh jadi sebelum Arab tu tanya, ada orang lain tanya dulu. Jadi Nabi selesaikan satu-satu. Dan sekali-kali bukan kerana tak suka atau benci kepada soalan yang dikemukakan. Sebagaimana yang disangkakan oleh setengah-setengah sahabat. Rupanya ada sahabat kata, Nabi tak suka kot main tanya soalan apa macam tu. Sangkaan tu pengarang kitab kita kata tak betul. Poin nombor 3, wajib menyerahkan satu-satu urusan kepada orang yang ahli dalam bidang yang berkenaan. Tengok. Ayat ni ambil dah, tengok ni. Lagi marah saya pula kan. Urusan mengenai kepentingan Islam dan umat Islam, misalnya, hendaklah diserahkan kepada mereka yang ahli, berkebolehan, amanah, beramal dengan keyakinan agama. Nampak? Rupanya urusan Islam nak serah ke apa Ustaz? Serah ke orang Islam, mak reti. Jangan duk serah dekat. Betul ya? Ni kita straight lah sikit. Urusan orang Islam, biar orang Islam urus. Hampa jangan kacau. Kalut apa? Ni sampai nak masuk campur jadi panel jawatan kuasa, nak bincang, nak apa. Urusan kami, biar kami urus. Ni hal ehwal kami urus. Ni hukuman mahkamah, contohlah, ni berkait dengan apa Ustaz? Hukum hakam syariah, biar kami yang urus. Bukan kami ni maksud dia saya, tidak. Tapi kami ni maksud dia, biar orang yang ahli dalam bidang agama yang urus. Kadang kita geram ke, ada orang yang minta maaf no. Nak kata. Baru ni cerita sikit baru no. Yeah. Sebagai penutup ni pun nak cerita kata jangan campur. Kita buat contoh simple. Baru ni ada tak dengar kod mana-mana lah. Saya pun ada dengar tapi tak tahu siapa. Tapi dengar lah. Ada orang yang duk tikai. Dia kata dalam Quran mana ada arahan suruh tutup kepala. Dia kata mana tu suruh, ada perintah suruh tutup kepala. Tutup aurat kepala ni mana ada? Ada? Tak tahu siapa dia, saya orang tak kenal. Baik. Bahasa ni kasar sikit lah. Yang cakap ni sebenarnya boleh tak kalau saya kata dalam bab ni lah. Bab ni saya kata jahil. Kalau lorak Kedah ni. Pasal Ustaz? Baik. Betul tak dalam Quran Allah Ta'ala tak sebut pun kepala ni aurat kena tutup? Ada ayat Quran sebutnya tu? Ada? Tak ada? Memang tak ada. Mana orang perempuan kena tutup kepalanya apa semua? Tak ada. Okey, tak apa, tak ada, tak apa. Kan? Secara ayat tu secara khusus macam tu ada tak? Tak ada. Tapi kalau Allah Ta'ala perintahkan pada orang perempuan, orang lelaki supaya tutup aurat, itu ada. Itu ada. Cara umum lah. Tapi detail ada? Tak ada. Okey. Dia kata dalam Quran mana ada suruh tutup kepala. Okey. Kita abang ada nombor satu kali. Tu cakap tu nampak sangat tak reti. Bab ni lah. Dalam agama kita Islam, hukum hakam dalam agama Islam kita ni yang pertama kita ambil pada Quran. Betul? Quran saja lah. Tak? Yang kedua, hadis. Bila tak ada dalam Quran, tengok sama dalam hadis sebelum nak bercakap. Yang ketiga, yang disepakati oleh para ulama, ijma' ulama. Yang keempat, qiyas. Ini 4. Kalau kata dalam Quran tak ada, okey, tak apa, dengar ni saja ni syok ni. Dengar lah. Kalau kata dalam Quran tak ada Ustaz, tutup kepala, mana ada arahan Tuhan suruh tutup kepala betul-betul. Tak ada Ustaz. Okey, dalam Quran tak ada. Cuba dengar dalam hadis. Tak ada dalam buku ni tau. Dengar hadis ni elok. Ni ada hadis. Hadisnya berbunyi ringkas, an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Asma binta Abi Bakr dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha thiyabun riqaq fa'arada anha wa qala ya Asma inna imra'ata idha balagatil mahidha lam yasluha an yura minha illa hadha wa hadha wa ashara ila wajhihi wa kaffaihi rawahu Abu Daud. Terjemah Melayu bagi mudah, saya rasa senang ni. Daripada Aisyah, satu hari Asma binti Abi Bakar, yakni kakak ipar Nabi SAW, lalu di hadapan Nabi SAW dengan pakaian yang tipis. Riqaq, pakaian yang tipis. Tipis ni ada dua makna lah. Sama ada pakaian tu nampak kulit atau nampak bentuk. Okey.
Maka baginda menoleh menghindar daripadanya. Baginda beralih kot lain. Nampak beralih kot lain. Lepas tu ayah kalau nampak janda seksi, beralih kot lain. Nampak astagfirullahalazim. Tak pun astagfirullahalazim. Beralih. Boleh tak? Dia tak boleh macam ni tau. Nampak tu astagfirullahalazim. Itu tak boleh. Baginda beralih, baginda kalih kat lain. Bila baginda kalih kat lain, baginda kata tu, ya Asma, wahai Asma, inna mra'ata idza balagatil mahid. Orang perempuan ni bila dia dah mai haid, orang perempuan bila dia datang haid, maksudnya dewasalah, tidak boleh nampak darinya kecuali ini dan ini. Nabi kata tak boleh tunjuk daripada diri dia, badan dia ni, melainkan ini dan ini. Nabi tunjuk kat mana? Nabi tunjuk wajah ini dan ini. Mana orang perempuan bila dia mai haid, dia boleh tunjuk dekat orang. Dekat orang dia boleh tunjuk dua. Yang ni, yang ni. Habis tu kepala boleh tunjuk tak? Tak boleh. Muka yang boleh tunjuk. Nabi tak sebut satu-satu, tak boleh tunjuk kepala, tak boleh tunjuk bau, tak boleh tunjuk perut, tak boleh tunjuk betis, tak boleh tunjuk paha. Nabi tak sebut. Nabi kata yang boleh tunjuk dua. Muka dengan tapak tangan. Habis tu macam mana boleh bercakap kata dalam Quran mana ada tutup kepala? Lepas tu kata isu orang Islam bagi ke orang Islam lah. Orang Islam yang faham ajaran Islam. Tak tahu senyap sudah. Baik, sambung. Nampak tu? Ni pengarang kitab kita sebut ni. Ni bukan ayat saya tahu. Ayat 1978. Urusan mengenai kepentingan Islam dan umat Islam misalnya, hendaklah diserah kepada mereka yang ahli, maksudnya yang layak, yang berkebolehan, yang ada kebolehan ilmu agama, yang amanah, bertanggungjawab, dan beramal dengan keyakinan agama. Oh, dia beramal dengan ajaran Islam. Ya. Dan bukan, dengar elok-elok, dan bukan kepada orang yang semata-mata memakai saduran nama Islam. Habang ayah dia orang Islam, dia orang Islam, dia orang Islam, tapi pemikiran ni, kepala otak ni, dan jiwa hati dia tu bukan bersifat Islam. Fikir tak fikir macam orang Islam, jiwa hati pun jenis tak berkenan dekat Islam, tapi dia nama orang Islam. Orang macam ni kita tak boleh serahkan urusan Islam kepada dia. Tak boleh. Serah Jahannam kita. Ada Allah Ustaz, belambak. Tengok masuk disko. Lepas tu main urusan agama, dia pula bagi fatwa. Baik. Hang kaki disko, hang kaki fatwa. Contoh, tak ada kaitan dengan siapa. Dalam dunia ni lah. Ni saya buat contoh. Tak ada kaitan dengan siapa-siapa lah. Dia kaki merapu, benda haram mua sapu, tapi dia juga buat keluar hukum. Tak serabut ke tak? Kira orang, saya jumpa satu orang tua bagus, dia punya pandangan bagus. Dia kata macam ni, Ustaz. Dia kata, Ustaz, kami ada dua orang, Ustaz. Kadang kami nak tengok orang ni bagus tak bagus, senang, Ustaz. Kalau kami mati, kami pilih hak ni, mayat-mayat kami, Ustaz. Ni hak ni, hak seorang lagi. Hak seorang lagi kami tak pilih. Walaupun nampak macam Islam, kami tak pilih, Ustaz. Walaupun mati kali pilih dah. Tapi kalau boleh pilih, Ustaz, kami pilih hak ni. Hak tu kami tak pilih. Ibu-ibu lah pun sama. Saya rasa boleh ambil kot. Dia punya cara, dia fikir tu. Kita nak kenal orang ni bagus tak bagus. Kalau aku mati, mau tak dia ni sembahyang jadi imam mayat aku? Hak ni mau tak? Tak fikir tau. Ni ada satu petua orang tua-tua lah. Dia bagi kat saya buat ambil je lah. Pasal ada orang, kan kita mau nak ni tak bayang apa. Merapu kan. Apabila satu-satu tugas diserahkan pada orang yang bukan ahli, maka itu bererti orang sengaja menempah rosak dan binasa. Itulah di antara tanda hari kiamat, manusia sendiri telah merosakkan diri dan kehidupannya. Lepas tu kesimpulan pada tajuk hari ini, tanda kiamat, amanah tanggungjawab disia-siakan. Pasal apa disia-siakan? Bila orang bagi tugas kepada yang tak layak. Jadi saya rasa yang ni semua boleh tengok hari ni. Dalam Malaysia pun ada. Kan? Wallahu a'lam, tak boleh lebih sikit pala. No? Dan penilaian masing-masing lah. Ada orang kata pihak A, ada orang kata pihak B. Tak apalah. Tapi
tanggungjawab tak buat, memang rosak. Leno, ada soalan? 10-19 lah. Tak ada soalan. Jadi kalau tak ada soalan, saya rasa cukup sekadar itu. Bulan depan raya raya pula. Malu tak teringat puasa, teringat raya tu minggu depan puasa. Ada kelas puasa? Kami okey ya. Tak apalah, nanti tengok pihak Yayasan Ar-Riyadah maklumkan balik. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar itu. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk kelemahan Malaysia sendiri. Nak habis kitab kita ni. Alhamdulillah. Lepas ni tengoklah. Habis kontrak ni nak sambung ke ke. Ataupun kalau lagi bagus, cari tok guru main mengajar. Saya ni buka jalan lah. No? InsyaAllah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.